Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lecture kita dengan chapter 19 Procedural Constructs. Baik, Procedural Constructs ni recall balik, dia adalah statement yang sama ada terdiri daripada always ataupun initial. Baik, untuk procedural blocks, procedural constructs, ada beberapa coding default yang mana sama macam C language, iaitu if else, case. Case ni ada dua, nanti kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan case X dan juga case Z, for dan juga while. Okey, untuk if else, okey, if else coding dia can be nested, bermaksud dia ada banyak syarat dalam if else tu. Dia bukan hanya ada satu if else saja, seperti mana dua baris ni, bukan hanya ada yang ni saja, tapi dia ada lagi nested kat dalam dia tu. Okey, sini if else yang ni sekali. Okey, lepas tu if else yang ni sekali. Okey, lepas tu if else yang ni sekali. Okey, lepas tu sini dah if. Okey, if else yang ini dan yang ini and yang ni untuk begin yang ini. Okey, if else yang ini dia punya and dia. Jadi dia banyak nested dalam tu. Nested ya. Baik, saya padam dulu yang mana saya conteng ni. Okey, tengok dekat sini. Okey, saya ada dekat sini sekarang. Saya pakai color merah, nampak sikit. Okey, saya ada dekat sini if C sama dengan 1 dan Z sama dengan A. Bermaksud dia tengok dekat sini, C sama dengan 1 and then Z pergi sama dengan A. Else, okey, else tu bermaksud kalau C tak sama dengan 1 lah. Okey, bila C tak sama dengan 1, dia akan ikut jalan yang saya tunjukkan ni. Dia ada dua pula, sama ada dia pergi ke sini atau dia pergi ke sini. Jadi else, okey, if pula, nampak tak dia nested if else dalam dia. If C sama dengan 1, if C2 sama dengan 1, okey, dia akan ikut jalan ni. Dia ada nested lagi dekat dalam ni. Adakah C4 sama dengan 1? If C4 sama dengan 1, dan barulah Z sama dengan C. Else, nampak? Else Z sama dengan D. Bermaksud if yang ini, if else yang ni merujuk kepada nested yang ini, merujuk pada C4 yang ini, merujuk pada multiplexer yang ini, multiplexer C4. Okey, oleh kerana sini dah ada begin, maka sini kena ada end. Okey, dia punya default dia, okey, begin, lepas tu if, else, lepas tu kena end. Okey, dia kena begin, lepas tu if, else. Oleh kerana sini ada begin, maka sini kena ada end. Alright? Okey, lepas tu tengok dekat sini pula. Oleh kerana sini if yang C2 ni sama dengan 1 ni tak settle lagi ni kan. Okey, so dia punya else dia dekat sini. Else untuk C2 sama dengan 1 kat sini. Okey, else begin, semasa dia lalu dekat C2 ni, if dia lalu dekat apabila else daripada C2 sama dengan 1, maksudnya dia ikut jalan saya tanda ni sebab else kan. Else, okey, dia akan ada dua laluan pula, sama ada C1 sama dengan 1 ataupun tak sama dengan 1. Sebab itulah dekat sini dia tanda untuk yang ini, bukan C1, sorry, C3. Sebab itulah dekat sini else, dia tengok pula, nampak dia nested pula. Okey, dia punya default dia ialah start kena begin, if, else, end. So, else, begin, if, else, end. Okey, if C3 sama dengan 1, yang ini ni kan C3 sama dengan 1, Z sama dengan B. Else,
Z akan sama dengan Z lah. Yang ini kan, jalan yang saya tunjukkan ni kan, else ni kan. Okay. Okay, oleh kerana dia dah ada begin dekat sini, maka dia kena ada end dekat sini lah. Okay. Lepas tu, yang ini, dia start dekat mana pula? Okay, dia start yang kat sini pula. If yang ni kan, if yang ni. If ini tak ada end lagi kan? So, yang ini end dia. Okay. So, atas lagi if. Yang ini yang ni tak ada lagi end dia kan? If C1 ni kan? So, ini dia punya end dia. Okay. Baik. Okay, tengok dia punya structure dia. If, okay, syarat dia. Lepas tu, apa output dia? Lepas tu, koma bertindih. Ada titik koma. Okay. Else, begin. Itu dia punya structure dia untuk if else ya. Baik. Untuk if else, semua mesti ada tau. Kalau tak ada, contohnya macam yang ini. Okay. Dia jadi tergantung lah. Dia akan disintesis. Tapi, dia bila kita run timing diagram dia, last kali dia ada satu timing diagram tu yang tak ada kepastian. Sebab apa? Sebab kita tak nyatakan output yang untuk yang ni. Okay, tengok coding ya. Coding dia sama je macam sebelum ni. Cuma apabila ni if C3 sama dengan 1, Z sama dengan B, else. Else dekat sini tak ada. Berbanding dengan coding sebelum sini. Tengok yang ini. Nampak tak yang ni? Else Z sama dengan Z. Yang ini dia cakap Z sama dengan Z. Tapi untuk yang ini, dia tak bagi tahu. Dia tak ada statement else dekat sini ni. So, if else yang ini tak complete lah. Sebab untuk if ni, dia ada else. Okay. Untuk if yang ini, dia ada else yang ini. Untuk if yang ni, dia ada else yang ini. Tapi untuk if C3 ni, dia tak ada else. Jadi tak betul lah. Okay. Sebab tu dia kata, what is Z if C1 sama 0, C2 sama 0, and C3 sama 0. Jadi dia tak fully covered. Okay. Jadi dia, if else yang ni tak betul lah. Dia punya structure dia tak betul. Structure coding dia tak betul. Okay, case construct pula dia lain dengan if else. Okay, dia case construct could be used in place of if else. Okay, yang ini dia structure dia lain dengan if else. Cuba kamu tengok statement if else ya. If else ni, if condition, lepas tu output, lepas tu else, lepas tu oleh kerana sini ada begin, katakanlah satu layer saja, dia terus pergi pada end macam ini. Satu layer saja. Sedangkan untuk case, okay, dia bagi case select yang ini, case S yang ni, select yang ni. Oleh kerana select ni ada 2 digit, maka sebab itulah dia bagi dalam bentuk with macam ni, dalam parameter semacam ni, iaitu ada 2 digit ya. Okay, kalau 00 Z akan sama dengan 1. Kalau 01 Z sama dengan A. Kalau 10 Z akan sama dengan 0. Kalau 11 Z sama dengan 1. Dia macam tu. Dan dia hanya ada satu layer saja. Kamu perasan tak? Dia tak ada banyak multiplexer. Macam if else tadi. Kamu tengok tak? Dia ada banyak layer. 1 layer, 2 layer, 3 layer. Kan? 4 layer. Okay, sedangkan untuk case ni dia hanya ada satu layer saja, satu multiplexer saja. Okay. Okay, default case can use to cover all remaining conditions yang macam saya cakap tadilah. Okay, dia boleh Z ni akan sama dengan yang ini, Z sama dengan ini, Z sama dengan ini, Z sama dengan ini. Okey, walau bagaimanapun ada multiplexer di mana, tengok macam ini ya.
B ni dia banyak, dia cover banyak tau. B untuk output B, Z sama dengan B. Dia cover 000, dia cover 001, dia cover 100, dia cover 110, dia cover 111. Jadi apabila banyak macam ni, kamu boleh ringkaskan coding case kamu tu tambah perkataan default. Sebabnya dia banyak, B ni dia cover banyak ni. So yang banyak tu kita tinggalkan sebagai default. Yang mana sikit tu, okey, oleh kerana kamu punya bit sekarang ada 3 bit. Okey, ada 3 bit, maka dia punya LSB dan MSB structure, width structure dia macam ni lah. Sebab ada 3 bit kan. 0, 1, 2 tu memang 3 bit lah kan. Okey, kalau 101, tengok 101 iaitu yang ini, okey, Z sama dengan 1. Kalau 010 macam yang ini, okey, Z sama dengan A. Kalau 011 macam yang ini, okey, Z sama dengan 0. The rest tu kita taruh default sahaja. Okey. Kalau katakan dia hanya ada satu Z link kepada satu output macam ni, kita tak boleh taruh default. Nampak tak? Tak ada default pun dekat statement sini kan. Okey, tapi dekat sini dia ada statement default kat sini ya. Okey. Oleh kerana kamu dah start case, maka kamu kena end case lah. Okey. So dia punya coding dia punya default dia ada begin. Okey. Lepas tu dia ada case. Okey, lepas tu sini ada apa coding-coding yang sepatutnya. Oleh kerana dia dah start dengan case, maka dia kena end case lah. Okey, oleh kerana dia dah ada begin dekat sini, maka dia kena end lah. Okey. Okey. Tadi daripada slide yang mula-mula tadi ada dua special case, iaitu case X dan juga case Z. Okey, ini caranya untuk case X dan juga case Z. Case X treats X and Z as don't care. Okey, case Z pula treats Z sahaja as don't care. X dia cover dua-dua, iaitu X dan Z. Okey, untuk Z dia hanya cover Z sahaja. Case Z dia hanya cover Z sahaja. Contoh dia macam yang ini. Okey, kamu tengok sekarang case X. Okey, nampak tak? Dia cover dekat sini semua yang sebutan X. Okey, kalau katakan bukan sebutan X dekat sini, sebutan Z pun dia cover juga. Okey, ya, kamu tengok sekarang untuk 1XX. Okey, yang ini dia punya gambaran dia macam ni tau. 0, 1, 2, 3. Okey, jadi kalau katakan dia punya ni adalah 03. So 03 ada 4 bit lah. Sebab tu di sini ada 4 bit. Nampak tak 4 bit? Okey, 4 bit yang pertama dia akan keluar dekat D3 yang ni. Lepas tu kalau kata ini pun 4 bit juga, cuma dia start dengan 01 kan. Okey, then dia akan keluar ke sini. Dan seterusnya lah. Okey. X or Z are checked for an exact match with the same values in the expression. Okay, kalau katakan case X ni, X tak kisah ada X ke ada Z ke kat sini, sama je. Dia treat as sama saja. Maksudnya dia layan lah. Lash could be inferred unintentionally for incomplete if, else and case. Okey, yang ini untuk lash ni saya tak mau explain dekat sini sebab dia ada satu topik khas de-lash dan de-flip-flop selepas ini ya, topik selepas ini. Topik selepas kita habis ke semua HTL notes ni. So saya tinggalkan yang ni dulu, saya tak mau cover lagi. Description of a lash if really needed. Saya akan explain selepas ini, selepas habis semua topik ni. Tapi yang ini adalah Verilog coding untuk de-lash. Ingat ya, de-lash bermaksud dia tidak bergantung kepada clock. Dia adalah asynchronous. Dia tidak bergantung pada clock. Sebab itulah dalam sensitivity list dia untuk procedural blocks ni, perasan tak dia tak ada clock. Dia hanya ada D tu input lah, G tu enable, macam inilah G tu enable. Okay, dia tak ada clock. Untuk lash dia tidak bergantung pada clock. Flip-flop bergantung pada clock. Flip-flop
adalah sequential circuit. Sequential circuit yang fungsi utama dia adalah untuk store ataupun hold memory. Dan dia store ataupun hold memory ni bergantung kepada clock. Sama ada rising clock ataupun falling clock. Okey, untuk for pula. Tadi kita dah tengok if else, kita dah tengok case. Sekarang kita tengok untuk for pula. For loop ya. Okey, for loop iterations must be known at compile time for hardware synthesis. For loops ni, dia repeat the same operation over hardware. Dia bukan counter, sekejap lagi kita akan tengok apa perbezaan for dengan counter. Cuma sekarang ni dia repeat. Mula-mula dia bermula dengan I sama dengan kosong, seperti mana yang diberi dalam coding ni lah. Lepas tu dia generate I sama dengan kosong ni memenuhi syarat yang inilah, iaitu I kurang atau sama dengan 3. Okey, jadi bila memenuhi syarat dia akan buat yang ini. Jadi nilai I yang baru sekarang ialah 0 campur 1 jadi 1. If C sama dengan 0 dan Y kosong sama dengan 1. Dia akan pergi 1. Lepas tu dia tengok pula adakah I1 tu sekarang sama dengan 1. Okey, dia buat yang ni pula. Lepas tu I1 tu sama dengan 2. Okey, dia buat yang ni pula. Lepas tu I1 tu sama dengan 3. Okey, dia buat yang ni pula. Okey. Maksudnya dia berulang sampailah nilai I tu sama dengan 3. Dia duk buat je loop yang ini ya. Okey, berbeza dengan counter. Okey, yang ini contoh selain daripada yang ini kan kurang atau sama dengan 3 bermaksud 0, 1, 2, 3 lah. Okey, satu jalan lain kalau katakan kamu tak nak present sebagai I kurang atau sama dengan 3, kamu boleh present sebagai I kurang daripada 4. Okey. Yang inilah untuk tapi yang ini dia tak ada for loop lah dalam loop. Yang ni dia nak tunjuk alternative method untuk for tadi ya. While. Okey, selain daripada for kamu boleh guna while. Baik, kamu tengok kat sini. Loop, yang ni saya maksudkan tadi. Loop constructs do not create counters. Beza antara for loop atau while loop dengan counter ialah counter dia ada adder dekat sini. Dia ada adder, dia ada subtractor. Sedangkan untuk loop dia langsung tidak ada ALU unit. Dia tak ada adder, dia tak ada subtractor. Okey. Untuk counter ni kamu perasan tak bila dia dah keluar dekat output ni, dia ada satu close loop balik yang hantar balik data dekat output ni pergi ke input. Yang itu adalah counter. Okey, selepas dia keluar 1, dia hantar balik, campur balik 1, dapat 2, dapat 3, dapat 4, dapat 5, macam itulah. Okey, dia ada output yang di close loop balikkan dekat input. Berbeza dengan loop dia dekat output dia tak ada close loop. Dia dibilang selagi dia tidak cukup syarat tu, dia akan generate ni lah, dia akan generate output ni. Okey. Okey, beza dia ialah sini ada adder, counter ada adder subtractor, sini tidak ada. Baik, ini contoh sequential circuits. Recall balik, sequential circuits terdiri daripada gates campurkan dengan flip-flops, kan, sequential circuit. Jadi kamu ada dekat sini, nampak tak flip-flop sahaja. Okey, flip-flop sahaja. Dia mungkin dia ada gates, mungkin dia tak ada gates, tapi yang paling utama ialah dia ada flip-flops. Okey, contoh macam inilah. Okey, nampak tak dia ada D flip-flop, dan ini contoh coding untuk shift register. Okey. Okey, counter pula. Oleh kerana dalam counter kita ada gate multiplexer ni, dia diperbuat daripada gate lah dalam dia. Lepas tu kita ada D flip-flop pula. Jadi oleh kerana dia ada flip-flop, yang penting dia ada flip-flop, dia ada gate, maka dia dikenali sebagai sequential circuits. Jadi sequential circuits yang jenis counter, ini coding dia. Contoh coding untuk Verilog HDL.
Baik, sampai di situ saja kuliah kita untuk chapter 19. Sekejap lagi last chapter untuk topik HTL notes ini adalah chapter 20. Sampai sini saja kuliah kita. Assalamualaikum.